bukan Ibn Abbas. Hadis ni disebut dalam Sahih Bukhari. Al-Abbas ni pak menakan Nabi SAW bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Lebih kurang selepas setahun kematian Abu Lahab dalam perang Badar, maka Al-Abbas mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni abang dia lah. Dua-dua ni ayah kepada abang kepada Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi SAW. Mimpi tanya dia, bagaimana keadaan kau ni? Maka Abu Lahab kata, tak ada satu waktu pun melainkan aku sentiasa diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita dia tak pi ke akhirat lagi. Duk ada dalam barzah baru. Dia sendiri abang, aku setiap hari diseksa kecuali pada hari Isnin siksaanku diringankan. Pasal apa pula jadi gitu? Awak hari Isnin ringan? Sebab pada hari Isnin ketika lahirnya Nabi SAW, bila berita tu sampai, bila hamba ku Suwaibah mai jumpa aku, mai Ahmad kata Aminah telah selamat melahirkan cahaya mata, aku seronok, aku bebaskan sepenuhnya Suwaibah pada waktu tu. Sebagai tanda seronoknya aku dapat anak menakan, dapatnya Nabi SAW. Sebab aku seronok dengan kelahiran Nabi SAW, dengan bebaskan Suwaibah, Allah ringankan azab aku pada hari Isnin. Disebut juga berkenaan hadis ni, dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, dan dijelaskan dengan terperinci oleh Imam Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, seorang ulama hadis daripada Syria, ulama besar tuan, sekitar tahun 870 Hijrah. Dia kata, dia buat dalam bentuk syair, kalaulah satu orang kafir, musuh Allah, musuh Islam, musuh Nabi SAW, asbab dia gembira dengan hari lahirnya Nabi SAW, Allah ringankan azab dia. Sepatutnya Allah tak buat macam tu. Dia bukan saja tak beriman dengan Nabi, dia maki Nabi, dia marah Nabi, dia pernah tumbuk Nabi SAW. Dia tak suka dengan Nabi SAW lepas Nabi bawa Islam. Tapi sebab dia seronok dengan gembiranya pada hari lahirnya Nabi SAW, Allah ringankan. Maka Syekh Nasiruddin kata, bayangkan kepada mereka yang beriman kepada Allah, yang sentiasa bergembira dengan datangnya Nabi SAW, apa agaknya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kata kita duk buat benda ni sembrono tuan-tuan, tak ada hujah, tak ada pegangan. Ada. Semua benda ni ada tuan-tuan. Kalau kita pegang dengan Quran Sunnah, memang tak jumpa. Yang tu bid'ah besar. Siapa yang kata apa sambut maulid ni sunnah Nabi, hak tu bid'ah besar. Memang tak ada benda tu. Hak tu kita kena faham pada awal dia. Jadi bila benda ni khilaf, maka nak buat. Sebab kita buat dalam keadaan kita tak langsung bertentangan dengan syarak. Benda ni tak melibatkan akidah pun tuan. Bahkan dengan keadaan sekarang ni, kalau tanya pendapat saya tuan-tuan, saya rasa sambutan maulid ni perlu diperbesar dan diperhebatkan. Sebab hari ni orang semakin tak hirau dengan Nabi SAW. Orang tak heran dengan agama Islam sekarang ni tuan-tuan. Hak duk main masjid surau, orang-orang tu lah juga. Ramai lagi di luar sana yang tak semayang, yang tak buat ibadat kepada Allah SWT, yang tak ikut perintah Allah, yang duk buka aurat dan sebagainya. Banyak tuan. Bukankah semua ini ajaran Nabi SAW? Kalau semua umat Islam sayang kat Nabi SAW, tak ada umat Islam yang akan buat maksiat kepada Allah SWT. Jadi bila dia kata benda ni bid'ah, tak boleh, jangan buat lah apalah, tiba-tiba tukar pula pada maulid jadi zikra ar-rasul. Tuan dah dengar majlis zikra ar-rasul? Hari yang sama, hari maulid Nabi SAW, dia perlih. Mereka yang kuat menentang, tiba-tiba mereka tukar pula zikra. Dia tak guna maulid, dia buat peringatan kepada Rasul. Tukar nama jadi halal kot. Tak tahulah nak kata kan. Akhirnya mereka pun buat juga. Yang asal dia mereka yang lantang menentang dan sebagainya. Kalau tengok panel tu pula, semua panel yang menentang. Panel yang duk kutuk-kutuk ulama, moderator dia tu pernah kata kat Imam Syafi'i sesat, sesat syirik. Kata kat Imam Syafi'i bukan main-main kata. Kok kata kat mat PI kita Sungai Dua ke apa ke, tak apa juga. Imam Syafi'i, imam mazhab kita tuan-tuan. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan ikutlah mana yang tuan-tuan rasa nak pegang. Macam juga kita duk buat Yasin malam Jumaat. Orang kata benda tu tak dibuat lah apalah. Tuan-tuan, tengok balik sejarah pasal apa ulama buat. Sebab yang tu lah cara nak bawa manusia kurang-kurang seminggu sekali ada juga dia baca Quran kepada Allah SWT.
Seminggu sekali dia main masjid surau. Pada waktu tu pula, zaman saya kecil-kecil tuan, malam Jumaat kalau tak ada kenduri ni, bukan malam Jumaat. Dia mesti akan ada makan-makan dia. Kira penuh dengan budak-budak pergi masjid surau. Pasal apa? Nak pergi attack apa dia makanan yang ada hari ni. Mesti ada kenduri dia. Orang pun keluar bawa seorang sikit lah pula. Tiba-tiba malam Jumaat tu maghrib jadi ramai daripada maghrib-maghrib hari lain. Tu cara pendekatan nak bawa orang tuan-tuan. Bukanlah nak kata benda tu benda tak dibawa oleh Nabi SAW. Betul, tapi Nabi ada sebut berkenaan baca Yasin. Dalam hadis yang kita tengok, kita takzim dulu, kita takzim tuan. Siapa-siapa yang duduk dalam rumah Allah membaca atau mengajar ayat-ayat Allah, satu ayat dapat pahala tambahan seperti mana seekor unta, dua ayat dua unta, tiga ayat tiga unta. Yasin tu ada 83 ayat. Nabi yang sebut duduk rumah Allah baca. Cumanya kita duduk baca ramai-ramai. Nabi tak sebut pun dalam hadis tu baca seorang kan baca ramai. Nabi umum. Tiba-tiba dok kata tak boleh. Benda tu bid'ah. Bila dia sebut bid'ah tuan-tuan, bid'ah ni benda sesat. Memang dia tak sebut neraka. Tapi benda sesat, dia pergi ke mana? Pergi neraka. Cuma dia tak zahirkanlah hang buat benda ni pergi neraka. Fikir logik pun tak lepas. Baca Yasin, baca Quran, masuk neraka. Fikir ngakal pun tak lepas tuan. Jadi kita kena tengok tujuan benda ni dibuat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya ada orang bila buat perarakan Maulidur Rasul, okey, dia nama dia terpilih untuk duduk, mau tak mau dia kena pi juga. Dia belarak tu dia selawat lah juga. Nak harap saya saja nak selawat ni memang tak ada dah. Jadi tujuan Maulidur Rasul tak lain tak bukan nak menambahkan, nak mengingatkan kita, nak mengembalikan kita untuk memperjuangkan apa yang telah pun diajar dan dipimpin oleh Nabi SAW. Jadi itu sekadar permulaan tentang khilafnya Maulidur Rasul. Harap kita boleh faham dan kita boleh amalkan. Kalau tuan-tuan rasa benda ni okey, nak jalan-jalan. Kalau tuan-tuan rasa tak okey, jangan buat. Tapi jangan marah orang yang nak buat. Orang yang nak buat, jangan duk kata ke orang yang tak buat. Sebab benda ni bukan wajib pun. Benda ni dia masuk dalam benda wajib. Kalau dia masuk dalam rukun Islam, rukun iman, ya. Kalau tak buat, kita kena marah. Kita kena ajak, kita kena heret dia main. Benda ni tak. Benda ni benda khilaf. Baik, atas sedikit masa tuan, saya nak share apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, seorang ulama yang masih hidup sekarang ni tuan-tuan. Dia telah menyebut tentang 10 cara untuk mencintai Nabi SAW. Hari ni tuan-tuan, kita semakin jauh dengan Nabi SAW. Jauhnya kita dengan Nabi ni, kita boleh tengok tuan-tuan, bila orang dah tak heran dengan syariat agama, itu kira tanda jauh dengan Nabi tuan. Orang yang dekat dengan Nabi SAW, syariat agama ni akan menjadi keutamaan. Sebab itulah yang diutamakan oleh Nabi SAW. Itulah yang diajar, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Semakin hari masjid surau semakin kosong tuan-tuan, terutamanya daripada orang-orang muda. Tuan-tuan, kita ni kira 3 series, 3, 4, 5, 6 series tuan-tuan. Kita ni jangan panggil orang muda lah. Cerita dia Israel duk main babai kat kita berapa kali pun tak tahu dah. Duk main tengok, duk main reling dah kat kita siap tuan. Ni anak-anak muda ni belasan tahun, 20-an, mana tuan-tuan? Bukan kata di sini, tuan-tuan pergi tengok mana-mana tempat pun tak ada popok ni. 2 minggu lepas ada satu karnival ke apakah, Y15 dekat Kubang Menerung tuan-tuan. Berapa puluh ribu anak muda yang ada kat sana. Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Pakat, turun orang ramai tuan-tuan. Buat satu baju lah pula semua orang muda. Kita tak jumpa mereka kat masjid, kita jumpa mereka kat tempat-tempat untuk berhibur. Sebab apa? Sebab hari ni anak-anak muda kita dah tak minat dengan agama. Mereka tak heran dengan syariat. Mereka tak kisah kepada Nabi SAW. Mereka tak takut kepada Allah SWT. Sedangkan kita yang faham hari ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita faham pentingnya untuk kita ikut tunjuk ajar Nabi SAW. Perlunya kepada diri kita menanamkan cinta dan kasih Nabi SAW. Sebab kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi SAW, nak dapatkan pertolongan, bantuan tuan-tuan. Kalau hari ni alhamdulillah wujud cinta Nabi SAW dalam diri kita tuan-tuan, kekalkan dan tambahkan. Kadang-kadang untuk orang yang baru nak bermula, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Saya ni dah jarang selawat. Ikut apa yang Nabi sebut pun, saya banyak benda saya tak buat. Macam mana nak mula? Ni nak kongsi dengan tuan-tuan.
Kalau boleh kita ambil 10 perkara ni, kita ambil lah tuan-tuan. Kalau tak boleh, ambil yang mana kita mampu. Asalkan semakin hari semakin bertambah sayang, cinta dan rindu kita kepada Nabi SAW. Yang pertama tuan-tuan, cara mencintai Nabi, kita mengimani bahawa baginda SAW adalah utusan Allah yang sebenarnya. Tuan-tuan, buktikan apa yang kita syahadahkan. Kita baru lepas solat maghrib, sekarang pula kita yang i'tikaf, duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan menyahut apa yang tuan-tuan sebut, asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita mengaku Allah Tuhan, solat ni salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajibkan. Kita mai, kita buat. Bukan kata di sini saya tuan-tuan, kita duduk mana pun, kita pergi outstation ke, kita pergi bercuti ke apa ke, solat kita tak tinggal. Bahkan kalau kita duduk seorang-seorang pun, solat itu bukanlah satu benda yang memberatkan kita. Dia bukan maksud dia depan orang baru kita main solat, kita duduk seorang-seorang kita tak solat. Tak, kita buat. Sebab apa? Kita menyahut apa yang disebut pada la ilaha illallah. Dan pada syahadah kita dia ada pula, dia punya gabungan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejauh mana hari ni kita mengakui dan mempercayai tentang Muhammadur Rasulullah. Hak tu benda kita kena masukkan dulu dalam diri kita. Agama hari ni yang kita dapat hari ni, dari segi pensyariatan, dari segi pengamalan, dari segi penggayaan, dari semua segi tuan-tuan, semua je datang pada Nabi SAW. Sebab Allah pilih Nabi, diberikan wahyu kepada Nabi, dan Nabi SAW memahamkan kepada kita semua. Tempoh 23 tahun daripada umur Nabi SAW dihabiskan semata-mata untuk mengajak kita jalan yang benar. Maka kita bukan sekadar sebut Muhammadur Rasulullah, tapi kita percaya tuan-tuan, dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan sikap yang tidak ada putus asa pada Nabi SAW, kita hendaklah mengakui Nabi adalah Rasul pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hari ini Nabi telah menyelamatkan kita. Alhamdulillah kita Islam tuan-tuan. Hari ini banyak fahaman, kan? Banyak fahaman, banyak anutan orang, ada Tuhan tu, ada Tuhan ni, ada Tuhan ni. Kita dipilih oleh Allah untuk bertuhankan sebenar-benar Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang tunggal, yang mentadbir, mengurus, menguasai semesta ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita dapat pada Nabi SAW. Maka pertama sekali kita hendaklah mengimani dan meletakkan Nabi SAW sesuai pada tempat dia. Yang kedua tuan-tuan, kita hendaklah merindukan baginda Nabi SAW. Yang ketiga, kita hendaklah mengutamakan baginda SAW di atas harta, jiwa, keluarga, orang tua dan anak-anak kita. Tuan-tuan, sejauh mana rindu kita kepada Nabi SAW, dia bergantung kepada sejauh mana kita nak ingat kat Nabi. Tuan-tuan, saya orang government, kerja government. Dalam kerja government ni biasa-biasa kadang-kadang dia ada kursus, kadang-kadang dia ada bengkel, kena pergi sana 3-4 hari, kena pergi situ 3-4 hari. Tuan-tuan, nak pergi tu seronok, tapi semua bila fikir nak tinggal orang rumah, nak tinggal anak, nak tinggal isteri ni, walaupun pergi tak lama pun 3-4 hari tuan-tuan. Gerak pagi, tengah hari dah sampai tu call rumah dulu. Macam mana okey ke, anak-anak okey ke, hampa makan dah ke apa ke. Sebab apa tuan? Kita teringat kat mereka. Salah satu tanda rindu tu bila kita teringat. Hari ni adakah duduk saya saja kita teringat kat Nabi SAW? Macam mana nak datangkan rindu tuan-tuan? Antara caranya ialah kena kenal dan sebut. Sebab pepatah Melayu pun sebut, tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta benda yang kita kenal? Macam mana nak rindu benda yang kita tak pernah tahu? Jadi nak dapatkan rindu, kena selalu sebut nama Nabi SAW. Kena selalu baca tentang Nabi SAW. Kena ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan tuan-tuan, bila kita selalu sebut, kita selalu ikut Nabi SAW, kelebihan dia Allah akan masukkan rindu tu dalam hati. Benda tu yang hari ni tak ada pada saya tuan-tuan, tak ada pada kita. Tak ramai orang yang ada benda tu. Macam pergi belarak tuan-tuan, Sallallahu ala Muhammad, pusilah habis apa semua 4-5 kilo, balik main, oh ada makan, ambil makan, duduk makan, balik rumah, habis. Yang tu kan tujuan kita pergi belarak. Yang tu kan tujuan kita nak sambut Maulidur Rasul dah. Kita nak setiap kali masuk Maulidur Rasul, kita dapat menambahkan lagi sayang kita kepada Nabi SAW. Maka yang ni tindakan yang kita kena buat.
Dan mesti utamakan Nabi SAW lebih daripada segala-galanya berdasarkan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah kamu mengasihi aku, yakni Nabi SAW, lebih daripada bapakmu, lebih daripada mak ayah kamu, daripada anak-anak kamu dan seluruh manusia. Kalau bahasa muda, hierarki kita nak letak sayang kita ni tuan-tuan, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru kita letak siapa kita nak letak, mak ayah ke, isteri ke, anak ke, isteri ke, tak kira siapa pun, harta, pekerjaan, pangkat. Tak boleh Allah dan Nabi SAW dipotong oleh benda lain yang melibatkan keduniaan. Tak boleh. Iman kita tak sempurna. Tuan-tuan, kita sayang, kita alhamdulillah kita ada anak lah. Kita sayang anak kita tuan-tuan. Anak kita menangis sikit lah, sakit sikit lah tuan-tuan, kita tak senang duduk dah. Nampak dia makin tak apa nak cantik tu, terus angkat pergi klinik tuan-tuan. Padahal duit bukan ada sangat pun. Tengah-tengah kerja ni, sanggup keluar ni, jumpa apa, saya nak keluar anak saya tak sihat, keluar mai bawa anak pergi klinik lah, cari ubat apa semua, bagi dia rehat elok apa. Mai malam dia tak tidur, dia duk apa sakit lah apalah, kita pun berjaga sama dengan dia tuan. Untuk kita ni, biar kita sakit tak apa, anak jangan sakit. Mai tang nak raya tuan, nak raya. Beli baju kat anak bukan main, seorang 2-3 pasang. Hak ni raya pertama, ni raya kedua, ni raya ketiga, kan? Beli sampai 7 pasang, 7 hari nak pergi beraya tuan ni. Yang kita ni baju kita 3-4 tahun dah tak tukar duk baju tu. Kita tak kisah pun, kita tak tukar baju asalkan anak kita mesti dapat pakaian baru tuan-tuan. Macam tu kita utamakan anak kita, macam tu kita utamakan mak ayah kita. Lebih daripada tu kita kena utamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi berada pada tahap yang lebih daripada tu. Yang tu benda yang kita kena usahakan dah, untuk mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita boleh utamakan Nabi tuan-tuan, insya-Allah hidup kita ni tuan-tuan sentiasa berada atas akhlak yang betul. Sebab bila kita ikut Nabi SAW, kita takkan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak fikir buat jahat pun tak mai tuan-tuan, tak mai. Sebab itu benda yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, kita memahami sunnah baginda SAW. Tuan, hari ni sunnah Nabi SAW terlalu banyak, sangat banyak. Kita pun ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Sunnah Nabi tak kira lah sunnah yang besar, sunnah yang kecil, sunnah yang payah, sunnah yang mudah, semua sunnah tuan. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang disifatkan oleh Nabi SAW, semua itu adalah sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, kita duk main mengaji ni, biasanya kadang-kadang selalu kita duk jumpa sunnah-sunnah baru, perbuatan Nabi SAW, percakapan Nabi SAW yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Tuan-tuan, setiap sunnah yang kita dengar ni tuan-tuan, kita kena ada azam untuk kita hidupkan dia. Dan hari ni kalau kita tak boleh nak ikut semua sunnah tu tuan-tuan, janganlah sampai tinggal semua, jangan sampai tak buat terus. Sunnah yang simple-simple tuan-tuan, yang simple ya. Antara sunnah simple apa dia tuan-tuan? Nabi SAW ajak kita nak buat satu benda, mulakan dengan kanan. Kecuali keluar pada masjid dan masuk tandas, yang tu je mula dengan kiri. Nak sikat rambut, nak pakai seluar, nak serlum selipar, ni sampai tahap nak panjat motor. Nak banyak motor, nak angkat kaki mana tuan-tuan? Kalau kita faham sunnah Nabi sebut kanan, angkat kanan dulu. Padahal kita nak naik motor ni tuan-tuan, tak ada pahala pun. Kan? Kita nak naik motor tak ada pahala pun. Tapi dengan asbab kita faham kanan tu adalah sunnah Nabi, kita naik kanan sebab nak ikut sunnah, tiba-tiba kita dapat pahala. Benda yang cukup simple tuan-tuan. Apa lagi sunnah simple? Nabi ajak kita mulakan sesuatu perkara dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja tuan-tuan, bahkan dalam benda-benda tersebut Nabi ada ajak kepada kita, ada adab dan tata cara doa dia. Nak tidur ada doa dia, nak bersama dengan isteri ada doa dia, nak makan ada doa dia, nak masuk tandas ada doa dia. Kita tak hafal apa pun doa. Doa-doa mah tak hafal, tak ada, busy. Kerja pagi, petang, siang, malam. Habis tu nak sebut apa? Habis tak ada, sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Itu juga sunnah.
Banyak kali kita duk sebut nama Allah, selalu nak buat pegang ni, bismillah ni, bismillah, 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 tuan-tuan, Allah akan masuk dalam hati kita. Satu hari nanti sayang kita pada Allah akan masuk dalam hati kita. Sebab tu sunnah ni kena ikut, kan. Sunnah dalam bab bercakap, ni pula kan, kita dah dibubarkan parlimen, tuan-tuan, jaga lidah, tuan. Time ni seronok nak kata, kan. Walaupun dia tak gazet lagi bila tempoh berkempen. Cakap benda yang penting, benda yang ada manfaat. Tak ada benda nak cakap, diam. Kita faham benda ni. Bahkan bukan dengar, ni bukan kali pertama, kan. Dengar lama dah. Yang ni kita semua pakat tahu lama dah Nabi ajak. Tak ada benda, tak ada kepentingan, diam. Kalau benda tu kita cakap dia boleh memberi kesan dan kebaikan pada agama, silakan cakap, tak ada masalah. Tapi pastikan sumber yang betul. Jangan duk merapung mereka pula. Apa saja daripada sunnah Nabi SAW, tuan-tuan, kita faham dan kita bela. Yang disebut nombor 5, kita membela dan menolong sunnah beliau. Faham saja tak jadi. Bagaimana cara bela nak tolong? Amalkan. Sambil amal, tunjuk ke orang, ajak ke orang. Ni kita nampak duk main ramai-ramai, ada satu anak kecil, dia nak minum, duk makan kenduri apa ke, nak minum tangan kiri. Waktu tu kita nak bela sunnah. Jangan tangan kiri. Nabi ajak nak minum tangan kanan. Baca bismillah. Itu bela sunnah. Itu tolong sunnah. Tak kisah siapa, kecil besar ke apa yang kita sampaikan, kita dakwahkan, itu menunjukkan kita menghidupkan dan membela sunnah Nabi SAW. Kalau kita tak pegang sunnah, tak nak suruh siapa pegang? Maniam. Nak suruh asing pegang. Mereka ada sunnah-sunnah tokong-tokong mereka. Mereka ada sunnah ikutan mereka. Yang tu biar-biar kat mereka lah. Lakum dinukum waliyadin. Hampa buat, hampa mau. Tapi yang banyak kacau apa kami nak buat? Hidup kami berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui ajaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena banyak mai kuliah, mai majlis ilmu, tuan-tuan. Kena banyak baca tentang agama. Bahkan buku-buku yang berkaitan dengan akhlak Nabi, adab Nabi, hadis tu, hadis ni. Banyak, tuan-tuan. Tapi kita lebih seronok nak baca Facebook, seronok nak baca Twitter, nak tengok TikTok. Lebih TikTok pun lah ni bagus, tuan-tuan lah. Ceramah pun banyak dah, orang nak buah lah. Pakat buka tengok. Nak buka TikTok, nak buka Facebook, tak ada masalah. Ambil lah page-page agama. Nak buka YouTube, tuan-tuan, berlambak, tuan-tuan, berjuta ceramah ada dalam tu. Tuan-tuan nak bahasa apa, tulis ya. Satu dunia punya ceramah ada dalam tu, tuan-tuan. Tapi kita nak buka apa? Kita buka Ustaz, buka tengok Liverpool kalah 3-2. Tu saya lah. Benda nak bahan, tengoklah juga, kan. Tak salah, tuan, kita nak tengok benda tu. Tapi janganlah sampai benda melibatkan Nabi SAW langsung kita tak minat. Sunnah-sunnah Nabi kita buat tak tahu. Kita seronok ikut sunnah-sunnah orang Barat, ikut sunnah-sunnah orang Yahudi. Buat apa, tuan? Mungkinlah di dunia ni kita rasa seronok dia, tapi benda tu bersifat sementara, tuan. Kita semua akan mati, tuan. Sekarang ni pun dah berasa dah, tuan, ni umur kuinik kita dah mula jadi lain dah, tuan. Saya sendiri lain, tuan. Ni nak baca ni tak boleh ni, tuan. Dia kena duduk guni. Tak pun bagi besar baru boleh baca. Padahal mata ni tak nak masalah pun. Spek ni dia kat berapa belas tahun dah picek mata, power tak tambah. Kedai duk kata sama lagu tu lah. Pandai you jaga mata. Tapi lah ni, tuan-tuan, tak boleh baca dah. Nak ni nak kena buka tak dekat lagu ni. Tak apa kita tengok lagu tu, orang duk pelik apa duk tengok lagu ni. Tak nampak. Nak kata tua sangat tak, strong lagi, tuan. Baru ya tinggal kepala 3, keraton ni kepala 4 lah. Merasa kepala 4. Tu pun duk berasa lain dah. Dulu boleh nak pergi kejak sana kejak sini, main tu main ni, pagi kerja malam pergi main lah apalah. Lah tak larat, tuan. Sabtu Ahad duk jadi macam tuan lah. Kalau boleh tak mau keluar mana, duk kira nak duduk rumah lah. Nak lena. Kadang-kadang tengok Allah ada kuliah subuh pula dah. Dia sampai jadi gitu. Bermakna, tuan-tuan, kita ni semakin hampir nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni sementara je. Kalau kita ikut jalan sunnah, ikut jalan yang diajak oleh Nabi SAW, bahagia berjaya kita dunia dan akhirat. Yang keenam, tuan-tuan,
kita mempelajari perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak tanya diri tuan-tuan dan juga diri saya, kita dah khatam ke silsilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dah habis dah ke satu buku, tak kira lah mana-mana buku yang menceritakan tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah habis dah ke baca? Kenal tak Nabi? Tahu tak apa berlaku ke Nabi? Ke tahu cerita-cerita ni? Saya Isra' Mi'raj saya tahu. Saya apa tu cerita apa? Cerita Maulidur Rasul saya tahu. Hak lain pada tu tak tahu. Kok tanya Fathu Mekah tahu tak macam mana? Hudaibiyah tu tahu tak apa cerita? Perang Khandaq tu apa yang berlaku tahu tak? Tuan-tuan, macam mana kita nak kenal Nabi, macam mana kita nak rasa kasihkan Nabi kalau kita tak pernah tengok kesusahan dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, hari ni berlambak buku tuan-tuan yang cerita tentang Nabi SAW. Kita tak terasa pun nak beli, nak baca. Bahkan kalau ada pun dia duduk rapi dalam merak tu. Nak kata sentuh ke apa ke tak. Sedangkan orang yang mengkaji, walaupun dia bukan Muslim tuan-tuan, antaranya George Bernard Shaw. Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Dia ni adalah penulis buku 500 orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Berdasarkan kajian dia tuan-tuan, dia ni sarjana barat, dia bukan Muslim, dia tak sembah Allah, tapi dalam dia punya karakter 500 orang tu tuan-tuan, dia tak boleh untuk nak meletakkan yang paling utama, nombor satu, Nabi SAW. Sebab apa? Dia kenal Nabi SAW pada sebelum lahir sampai Nabi wafat. Hak tu bukan Muslim tu. Kita buku banyak sangat, nak beli buku mana pun tak tahu. Tu mah akal tu. Tu mah buah pelepas diri. Okey, kalau tak tahu, saya nak bagi satu buku kat tuan-tuan. Bagi nama Kak Hasani ada jual tuan. Hasani dengan kita dekat Chef tak pakai helmet, tak apa tuan-tuan. Nama buku dia Rahiqul Makhtum. Rahiq Al-Makhtum. Dikarang oleh Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Antara kitab sirah berkenaan Nabi SAW yang diiktiraf oleh kebanyakan ulama tuan-tuan. Dia tak terlalu tebal, dia padat, semua fakta dan cerita ada dalam tu. Dan kalau tuan-tuan baca dengan khusyuk tuan-tuan, kita fokus baca dia tuan-tuan, kita boleh merasakan bahawa kita berada dalam penceritaan tersebut. Kita ada dengan Nabi SAW. Dia cerita semua chapter, semua bab tentang Nabi SAW, tak ada satu benda pun yang dia tinggal. Bila kita tahu tentang Nabi SAW, kita tahu kesusahan Nabi, kita tahu bagaimana Nabi ini nak selamatkan kita daripada azab Allah, kan? Antaranya ketika mana peristiwa hijrah, walaupun Allah Ta'ala yang perintahkan Nabi SAW untuk hijrah Mekah pergi Madinah, kita tahu tak yang Nabi gunakan laluan yang orang tak guna? Tuan-tuan tahu tak? Nabi nak pergi Madinah ni, Nabi tak guna laluan biasa. Kita hari ni nak pergi KL, kita naik highway plus lah. Yang tu benda paling mudah, senang. Kita pun tak perlu nak gaduh-gaduh traffic light lah apalah, jalan straight lah, terus berjalan tu tau. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW dia pergi Madinah guna jalan orang yang tak lalu. Sebab apa? Sebab tak mau pergi jumpa dengan musuh. Takut lagi bila musuh jumpa, mereka berjaya bunuh Nabi SAW, Islam takkan sampai kepada kita hari ni. Benda tu kalau kita tak baca, macam mana kita nak tahu kan? Kita kena tengok betapa susahnya untuk lahirkan rasa kesian dalam diri kita. Ya Allah, sungguh Nabi ni buat macam-macam. Nabi ni bersusah dengan susah yang amat sangat untuk kami hari ni. Ya Allah, baru dia main rasa kasih kan. Baru dia main rasa tak tahu macam mana kami nak balas jasa Nabi ni. Tak mampu kami nak buat apa pun untuk nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad. Baru dia akan main rasa nak selawat, rasa nak ikut sunnah. Sebab kita dah tahu perjalanan Nabi SAW. Yang pasti nak bagi tahu tuan-tuan, umur Nabi kita 63 tahun. Kan? Daripada umur lahir sampai umur 40 tahun tuan-tuan, walaupun waktu tu tak ada apa lagi, tapi benda tu bukan senang untuk Nabi SAW. Beranak, lahir-lahir, ayah tak ada. Umur 6, yatim piatu, adik-beradik tak ada. Umur 8, tok meninggal, sebatang kara, duduk dengan pak menakan, tidur sekali dengan sepupu-sepupu. Tapi benda tu tak menghalang akhlak mulia Nabi SAW. So kalau kita baca, kita tahu kan. Tu cara yang
Keenam, bagaimana nak kenal Nabi SAW. Nak tambahkan cinta. Yang ketujuh, kita mengajarkan sunnah baginda SAW kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, benda ni penting tuan. Hari ni banyak anak-anak remaja Islam kita yang mereka menjauhi daripada jalan yang benar. Mereka tersimpang tuan-tuan. Mereka keluar jauh pada jalan yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi SAW. Tambah-tambah anak-anak remaja tuan, sekolah-sekolah menengah ni tuan. Mereka suka dengan motor, seronok dengan artis. Lepas tu mereka suka bergaul lelaki perempuan, seks bebas, zina lah apa semua tuan. Sedangkan benda ni semua benda yang tak diajak dan dilarang oleh Nabi SAW. Pasal apa jadi macam ni tuan? Sebab kita sendiri yang tak ajak tentang agama kepada anak-anak kita. Bab didik anak, Nabi bagi satu hadis yang clear. Kita selalu dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak itu dilahirkan fitrah, yang digambarkan sebagai kain putih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Maka ke atas mak pak tu lah nak jadikan anak tu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tak pelik ya tuan-tuan. Pasal apa Nabi tak sebut Islam? Makna kata anak-anak ni boleh sesat jasa mak ayah dia, dan anak-anak ni boleh duduk lurus atas jasa mak ayah dia. Tengok macam mana didikan mak ayah kita dulu tuan-tuan. Dalam bab nak keluar lepas balik sekolah nak pergi main, jam berapa kita kena ada rumah. Tengok dulu bab mengaji kita tuan-tuan. Maghrib isyak ni kira jangan mimpi kan nak buat benda lain melainkan mengaji. TV jangan harap boleh buka. Mak pak kita dulu silap sikit, pukul. Tak cakap banyak, pukul dulu baru tanya. Ni tangan hang bersepah ni nampak lebar ni. Tadi cikgu katok. Dia katok ke atas dulu, dia katok sampai dia puas baru dia tanya. Awak cikgu katok hang? Tak, tadi ni buat-buat. Dia tengok pula cikgu katok sebab kita ambil silap. Dia tambah pula lagi ke atas. Tu yang hari ni kita jadi orang tuan. Tu hari ni kita beriman kepada Allah, kita sembah Allah, kita jaga solat. Jasa didikan mak ayah kita. Yang tu lah cikgu pertama. Ni hari ni anak kita tak ada nak besar tuan, baru tumbuh gigi sebatang duk buka YouTube A B C D E F G 1 2 3 lah apalah. Ajak dia baca Quran, tak mau ajak pun. Bab ibadat tak berat. Bila mai tang ibadat ni anak 2 3 tahun, jom bawa pergi masjid lah kan. Tak payahlah kot, dia budak-budak lagi. Kecil duk pakai pampers bawa pergi masjid. Apa dia tak kerti apa, dia berlari bising ah, nampak. Bila mai tang agama dia akan jadi ringan. Lepas tu bila anak dah mula naik remaja, tak mau semayang, tak mau baca Quran, kita nak marah kat dia. Nak marah apa? Dia tak reti. Dia tak dibiasakan dengan benda tu. Sepatutnya sebelum anak-anak tidur apa kita buat tuan? Kumpul anak-anak, bacalah apa-apa hadis, bacalah cerita-cerita tentang Nabi. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan buku cerita tuan-tuan. Cerita pasal sahabat. Ni anak saya tu, anak saya lebih kenal apa superhero Marvel lebih daripada kenal sahabat-sahabat Nabi. Dia boleh susun, tunjuk muka, ni Spiderman, ni Iron Man, ni Batman, ni Ant-Man, segala Markman, semua dia tahu tuan. Tanya Sayyidina Hamzah siapa tak kenal. Kok Sayyidina Hamzah dia rare sikit. Tanya Sayyidina Abu Bakar pun tak kenal. Habis tu macam mana tuan? Kita dulu kecil-kecil mak ayah kita ajak tentang Allah, ajak tentang Nabi, ajak tentang ibadat, kita kenal. Dan benda tu kita bawa sampai ke besar tuan. Sebab tu kita duduk dalam ni. Kita tak ada sikit pun berasa nak tinggalkan surau, tak mau main berjemaah, tak tuan. Sebab kita dapat didikan asas macam tu. Tiang pasak kita, asas-asas tu kita dapat kukuh dah tuan. Hari ni kalau ada anak-anak kena tangkap isap dada, zina, seks bebas ke apa kan tuan, jangan salahkan mereka, salahkan mak ayah. Sebab Nabi dah sebut awal-awal lagi, ni kerja mak ayah. Maka hari ni kita kena tanamkan untuk anak-anak kita. Sambil kita duk baca hadis tu, kita taklim ke apa, tuan-tuan buatlah apa pun, kita fatwa amal ke apa ke, anak-anak dapat, kita pun dapat. Barakah pun turun, rahmat pun turun, Allah suka, Nabi sayang. Tu cara nak tambah cinta. Yang ke-8, kita mencintai keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak selawat ni, selawat bagi penuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab Nabi SAW mencintai ahli keluarga baginda. Bila kita cinta siapa yang dicintai oleh Nabi SAW, Nabi akan mencintai kita tuan. Dia sama juga kalau kita cintai kekasih Allah, maka Allah akan cinta kita. Allah sebut direct tuan, may yuti'ir rasul faqad ata' Allah.
Siapa-siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Hari ni orang nak kutuk ahli baik, orang nak kata kat macam-macam ahli keluarga Nabi SAW, kita jangan termasuk dalam golongan tu, tuan. Ya pilih apa yang ada dalam diri kita, kita muliakan Nabi SAW dan juga ahli keluarga baginda. Yang kesembilan, tuan-tuan, kita hendaklah membela sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, kalau kita direct kepada Syiah, Syiah ni benci sahabat Nabi SAW. Mereka ni kalau dengar Sayyidatina Aisyah, dengar Sayyidina Abu Bakar, dengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, mereka kira maki hamun sungguh-sungguh, tuan. Sampai kan kalau kita pergi ke Baqi' ni, tuan-tuan, makam isteri Nabi tu dia bubuh pagar, tuan. Sebab apa? Puan-puan Syiah ni kalau pergi, dia akan buat macam-macam. Saya pernah sampai ke Syria, makam Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Makam Sayyidina Muawiyah ni luar dia macam penjara, tuan. Dia bubuh dengan besi-besi. Sebab apa? Kalau Syiah pergi, dia akan buat macam-macam. Dia akan jijak, dia akan kencing, dia akan buat benda-benda buruk. Sedangkan itu sahabat Nabi SAW, dia tu ahli Badar. Kita tak boleh hina sahabat-sahabat Nabi, tuan. Sebab apa? Nabi sebut, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Apa-apa yang disebut oleh sahabat, kita boleh gunakan dia sebagai sumber hukum. Sebab mereka hidup langsung dengan Nabi SAW. Mereka menerima tunjuk ajak direct daripada Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi hendaklah kita hormati, macam mana Nabi SAW hormati para sahabat-sahabat dia. Dan yang ke-10, tuan, hak ni paling main dah sebenarnya, tapi Syekh letak lah kali. Macam mana nak dapat cinta Nabi? Kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan kalau sebelum-sebelum ni kita duk kata banyakkan selawat, banyak mana, tuan? Ni hari ni nak abang, tuan. Kita ni pun dah tak lama dah, umur kita semakin kurang, hari kita semakin tak banyak hari dah kita nak pijak bumi ni, tuan. Sebab lepas ni semua kita akan balik lah, akan duduk kat barzah. Cuma tak tahulah barzah kita kat mana, Matampoh ke, tepi Tesco ke. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua ahli Baqi', insyaAllah, amin. Kan, tuan? Sehari minimum 300 kali. Tak nak pakai selawat apa, selawat apa ada banyak jenis. Tafrijiyah lah, Ibrahimiyah lah, apalah. Tuan-tuan, benda kalau kita dah memang duk buat, benda tu tak ada masalah. Contoh untuk orang yang setiap hari dia baca surah Yasin, Yasin ni tak ada masalah untuk dia. Tapi orang yang baru nak mula, panjang lah ustaz tu, 5 muka kot Yasin pun. Dia duk kelih tengok lah. Dia duk berasa macam tak boleh nak pergi dah. Padahal benda tu tak terang mana pun. Kita jangan mula selawat-selawat panjang. Kita ambil paling ringkas, selawat Jibril alaihi salam. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya tambah sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan saya kepada Nabi SAW. Sayyidina maksud dia Tuan kami, Sayyidina Muhammad. Tapi nak sebut bagi betul, Sayyidi, bukan Sayyidina. Sayyidina tu duk main noh. Duk main macam apa, yang apa, monopoli ke apa ke. Bukan Scrabble. Hak jenis beli-beli rumah, buat hotel lah apa ni, beli-beli tanah kan, nama dia Sayyidina kan. Sebut Sayyidina, kita takut kalau dalam solat ada juga orang yang tambah Sayyidina, takut jadi bacaan dia tak betul. Ya tu syaddah baris kasrah, ya tu bukan mati. Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tambah lagi sikit, wa ala ali Sayyidina Muhammad, besarkan keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam seminit kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, biasanya 7 ke 9 kali kita boleh dapat untuk 1 minit. Kalaulah jarak pekerjaan daripada rumah kita nak pergi tempat kerja setengah jam, tuan, agak-agak daripada start motor sampai dah tempat kerja, dapat tak, tuan? Silap-silap habis 300 lagu tu ya. Sat lah. Awal-awal dia slow lah, dah bila lidah dah cantik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca. Jangan pakai hati nah. Jangan pakai hati, pakai mulut. Pakai hati tak terbit ke mulut, pakai mulut dia akan pergi ke hati. Kita duduk atas motor, duduk dalam kereta, baca pergi kuat-kuat. Orang duduk tengok, lantak ke orang. Heran pun orang. Ustaz, saya ni memang lama dah nak selawat,
Tapi saya masalah dia, kalau nak selawat saya kena ada benda. Biji tasbih ke, tasbih tekan ke apa ke, pegang. Saya bukan tak orang pegang, tapi kalau saya pegang, saya pergi orang kata, oi dia ni main mana pula dah ke ni, duk pegang biji tasbih, duk buat alim pula. Orang dia kata macam-macam, saya segan. Kalau segan dengan orang, standby masuk neraka. Abang siap mudah. Tuan-tuan, hari ni orang tak mampu bagi apa bagi kita, tuan-tuan ni. Bahkan kita je duk berasa orang tengok kita, orang kata, padahal orang tak tengok pun, orang tak heran lah. Sikit pun orang tak kisah ke kita. Masing-masing ada dia punya masalah, masing-masing ada kehidupan dia, tak nak masa nak tengok orang sebelah. Kalau dengan pegang tasbih kita boleh selawat, tuan-tuan, pegang. Sementara kita nak biasa benda tu, tuan. Jadikan dia sebagai darah daging kita. Lagi mana aku tak habis 300 aku tak tidur. Boleh dapat sampai tahap macam tu, tuan-tuan, insya-Allah sedikit demi sedikit cinta dan kasih kita akan terbit kepada Nabi SAW. Yang paling best, tuan-tuan, mudah-mudahan segala perbuatan kita ni akan menghasilkan cinta Nabi SAW kepada kita. Nabi kenal kita, Nabi cinta kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebelah kaki dalam syurga dah. Kita bangun di mahsyar, kita akan ikut bersama dengan belakang. Kita akan berdiri belakang siapa kita cinta. Kalau hari ni tuan-tuan cinta kepada K-pop, tuan-tuan berdirilah belakang orang Korea tu. Kalau kita cinta kepada isteri kita, kita akan bangun di belakang dia. Kita cinta kepada pemimpin, ikut bungkuk pemimpin ni, tuan-tuan, kita akan bangun belakang dia. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita akan bangun di belakang Nabi SAW. Siapa boleh berdiri satu grup dengan Nabi SAW, sebelah kaki dalam syurga dah. Sebelah ke? Sebelah lagi mana? Sat, tunggu sat bagi lepas satu stesen. Nak pergi ke mahsyar, hisab, timbang, lalu telaga minum air daripada telaga Nabi SAW, lalu sirat, masuk syurga Allah SWT. Dan yang paling tinggi kemuncak nikmat, mudah-mudahan kita semua ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan rahmat dan kasih sayang dia untuk kita duduk dalam Firdaus, yang dalamnya ada jasad Nabi SAW. Setiap waktu, setiap ketika, selama-lamanya, tanpa ada pengakhiran, kita dapat tengok wajah Nabi, kita dapat duduk dengan Nabi, kita dapat sembang dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ketetapan Allah telah memisahkan kita daripada hidup dengan Nabi SAW. Kita lahir dan keadaan Nabi telah pun wafat. Janganlah kita jadikan ketetapan yang sama di akhirat kita, tuan-tuan. Ubahlah. Pihak kat dunia kita tak dihidup dengan Nabi SAW, tapi kat akhirat kita bersama dengan Nabi SAW. Kita yang kena buat. Masukkan roh, masukkan jiwa, masukkan sayang, ambil kebaikan, ambil ajaran Nabi SAW, tuan-tuan. Yang mana Nabi kata buat, tuan-tuan. Yang mana Nabi kata jangan tinggal, tuan-tuan. Tinggal terus-terus kerana Nabi, kerana Allah SWT. InsyaAllah kita akan mendapat segala kebaikan, keridhaan, kerahmatan daripada Allah. Kita akan dapat pujian daripada Nabi SAW. Kita akan dapat syafaat dan selamat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah saya berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali pengajian kitab kita. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.